Bismillahirrahmanirrahim. Babun fis sabri. Bab pada menyatakan sabar. Sabar itu makna dia ialah menahankan diri, menahankan perasaan dalam menghadapi apa yang menyakitkan, yang tidak menyukakan kita. Mengandungi 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan, menunaikan perintah Allah. Semayang, mengerjakan haji, berpuasa, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Memang rasa berat. Kita sabar menghadapi rasa berat untuk beribadat dan taat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, sabar meninggalkan yang diharamkan. Melawan hawa nafsu. Ini juga sabar. Nafsu kita no kepada benda yang haram, kita lawan. Itu sabar. Yang ketiganya, sabar menghadapi kesusahan dan kepayahan yang menimpa diri kita, sama ada penyakit yang datang ataupun musuh-musuh hawa nafsu, musuh-musuh Islam yang menentang di keliling kita. Itu termasuk dalam sabar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ali Imran ayat 200. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan bersabarlah kamu di medan perjuangan, dan berjuanglah kamu dengan kamu berada di mana kamu diletakkan. Sabar yang pertama, sabar menghadapi kesusahan diri sendiri, mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat, penyakit dan kesusahan yang menimpa kita, masalah yang ada dalaman kita sendiri, keluarga kita, jamaah kita, kumpulan kita. Sabar dalam menghadapi dalaman kita sendiri, itu sabar. Wasabiru, dan bersabarlah. Sabar yang kedua ni ialah sabar di medan perjuangan, menghadapi musuh-musuh yang menentang kita, yang melakukan berbagai-bagai kejahatan, sama ada menyakitkan hati kita, menyebarkan fitnah, menyebarkan pembohongan yang menyakitkan hati kita, ataupun menyeksa kita, menyekap perniagaan kita, menahan kehidupan kita, menahan pangkat kita, mengganggu keluarga kita. Ini kerja musuh-musuh Islam. Ataupun tangkap kita, dikurung dalam penjara, diseksa kita. Sabar menghadapi musuh. Termasuklah juga terpaksa berperang. Di medan perang, rasa takut, sakit kerana cedera dan seumpamanya. Cedera membawa kematian. Sabar, itu sabar di medan perjuangan. Warabitu, dan ribat. Ribat dengan makna bertugas untuk menegakkan agama Allah. Di mana saja kita ditugaskan. Ditugaskan untuk menjaga pengkalan. Ditugaskan untuk memberi perbekalan. Ditugaskan untuk menyediakan kemudahan. Ditugaskan dengan berbagai-bagai tugas. Termasuklah mereka yang duduk di masjid, yang berdoa untuk memberi kemenangan kepada perjuangan Islam. Itu ribat. Ribat, tiap-tiap orang dengan tugas mereka untuk memenangkan Islam. Disebut dalam hadis, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kita bertugas satu hari dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Itu kelebihan dia, ribat. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah sahaja yang boleh melaksanakan kewajipan ini. Kebanyakannya tak bersedia, duduk saja kebanyakannya. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada mereka yang berjuang dengan mereka yang duduk saja, dengan darjat-darjat yang tinggi pada hari kiamat akhirat. Wa qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
wa basyiris sabirin. Dan demi sesungguhnya, surah Al-Baqarah ayat 155. Dan demi sesungguhnya kami uji kamu. Tuhan kata, aku nak uji kamu. Nak uji kamu wahai orang-orang yang beriman. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khawfi, daripada ketakutan. Diuji dengan ketakutan. Ketakutan musuh nak datang, nak serang kita. Ketakutan mai ribut. Ketakutan di laut. Ketakutan di darat. Ketakutan kerana keamanan tak ada. Diuji dengan ketakutan. Wal-ju', diuji dengan kelaparan. Kalau kita puasa memanglah diuji dengan puasa, lapar. Ataupun diuji pitih tak ada. Nak beli makanan tak ada pitih, menyebabkan berlapar. Ataupun pitih ada, makanan tak ada. Pitih ada, barang-barang mahal, nak beli tak boleh, menyebabkan berlapar. Kita tak menghadapi ujian ini. Ada negara yang menghadapi ujian ini. Zaman Nabi, sahabat-sahabat menghadapi ujian ini. Diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta. Kekurangan harta jadi kurang. Berniaga rugi. Rugi berniaga, tiba-tiba jadi rugi perniagaan kita. Berniaga tipu orang. Bertanam, tanaman kita dimakan oleh musuh. Tanam tak jadi. Kelauk tak boleh. Boleh punah pula. Terlepas pula. Kekurangan harta. Ataupun boleh, harga tak ada pula. Barangnya ada, tak ada harga. Kekurangan harta. Wal anfusi, dan nyawa. Hilang nyawa menyebabkan orang yang kita kasih mati. Ataupun binatang ternakan kita mati. Hak yang kita sayang jadi mati. Diuji dengan kehilangan nyawa. Wassamarat, dan buah-buahan. Diuji dengan buahan tidak menjadi. Tak menjadi buahan. Baju dah hubuh dah, tiba-tiba tak jadi juga. Ataupun buahnya jadi, dicuri oleh orang, dimakan oleh musuh, kita tetap dapat pahala. Binatang memang dia tak nak akal. Kalau orang curi boleh dosa, kita boleh pahala. Tak sia-sia. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuhan kata, berilah berita gembira wahai Muhammad SAW kepada orang-orang yang bersabar. Sambungan ayat ini, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu ialah apabila mereka ditimpa bencana. Mereka berkata, inna lillah, kami adalah milik bagi Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami kembali kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap musibah yang menimpa, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu mati dia sebut ni. Bila mati dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah terbakar tak sebut. Rugi meniaga tak sebut. Kekurangan buah tak sebut. Sebab kita tahunya ayat tu untuk mati saja. Dan orang belajar kat tu je, nak buat macam mana? Pada Quran kata, setiap musibah yang menimpa, sunat kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah yang menimpa kita, Tuhan sebut, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat keampunan, rahmat daripada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ni mengajar supaya kita bersabar dalam setiap bencana yang menimpa kita, diri kita, keluarga kita, harta kita dan lain-lain. Dan disunatkan balik kepada Allah. Inna lillah, kita ni milik bagi Allah. Kita ni milik bagi Allah. Diri kita, harta kita semua milik bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita balik kepada Allah. Boleh ingat di situ, ini ujian daripada Allah. Dia yang punya, dia boleh ambil, dia boleh beri.
bila-bila masa saja. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya ditunaikan kepada orang-orang yang sabar itu ganjaran mereka dengan tidak terkira banyaknya. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang sabar dia beri pahala yang tidak terkira banyaknya. Wa qala ta'ala walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Surah Asy-Syura ayat 43. Dan demi sesungguhnya sesiapa yang bersabar dan mengampun, sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perkara-perkara yang sangat besar keazamannya. Orang yang bersabar menghadapi ujian, yang memaafkan orang yang salah, terutamanya bila dia berkuasa. Bila dia berkuasa, dia nak hukum boleh, dia maafkan. Allah Ta'ala kata lamin azmil umur, inna dhalika lamin azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam perkara yang sangat besar kelebihannya. Di antaranya Nabi SAW. Bila Nabi masuk Mekah, menawan Mekah, Mekah menyerah kalah, tidak melawan lagi. Setelah habis perintah berkurung, dia benarkan mereka keluar. Mereka keluar ramai-ramai, berhimpun di masjid. Nabi berdiri di atas pintu Kaabah dan bertanyakan mereka, "Mu tahu dah aku nak buat apa pada kamu?" Nabi tanya. Lalu mereka kata, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Kami tahu engkau seorang yang baik, anak beranak yang baik, keluarga yang baik. Mereka kata. Mereka takut, dalam ketakutan. Ketakutan, tunggu dia apa tindakan nak diambil. Kerana ramai kalangan mereka melakukan kezaliman. Lalu Nabi bersabda, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah, kamu semua dibebaskan. Ini pengampunan beramai-ramai yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada penduduk Mekah, menyebabkan berduyun-duyun masuk Islam. Berduyun-duyun masuk Islam. Yang tak mau masuk Islam merasa aman kerana dimaafkan oleh Nabi SAW. Orang yang sanggup memaafkan kesalahan orang, di antaranya dalam kes jenayah. Dalam kes jenayah mengikut hukum Islam, orang yang dizalimi berhak memaafkan. Memaafkan orang yang zalim. Dalam kes bunuh, dalam kes kecederaan, dia nak maaf. Setelah mahkamah buat keputusan bahawa orang ni melakukan jenayah, tiba-tiba mangsa dia nak maaf, maka maaf ini sangat besar pahalanya. Pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mereka yang percaya pada hari akhirat yang boleh maaf. Ada orang tu dia percaya juga hari akhirat ni, tapi gerang doa lalu dia. Gerang doa lalu. Sehingga gerang ni lebih pada hari akhirat lagi. Tu. Ini ujian daripada Allah Taala. Wa qala ta'ala ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 153. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Walaupun para ulama menafsirkan ayat ini dengan sabar itu berpuasa. Minta tolong dengan puasa dan semayang. Oleh kerana dalam puasa ni ada sabar, maka meliputi segala sifat kesabaran. Minta tolong menghadapi ujian dengan sabar dan bersemayang. Bukan saja semayang hajat. Kita ni semayang hajat saja, tak ada hal lain dah. Termasuklah semayang apa pun. Semayang sunat, semayang fardu. Nabi kita Muhammad SAW bila menghadapi apa-apa masalah, Nabi semayang. Semayang untuk menghadap Allah Ta'ala, memohon pertolongan daripadanya. Bukan saja hajat. Apa-apa kesusahan yang menimpa kita, semayang untuk meneguhkan diri dengan Allah Ta'ala. Minta tolong dengan sabar dan semayang. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufah. Ayat-ayat yang berkait dengan perkara sabar
dan menyatakan kelebihannya terlalu banyak dan diketahui oleh umum. Banyak ayat Quran yang berkait dengan sabar ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبيع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Maksudnya dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan itu separuh daripada iman. Alhamdulillah memenuhi timangan, yakni timangan amal yang saleh. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua-duanya ataupun ianya memenuhi di antara langit dan bumi, di antara segala langit dan bumi. Sembahyang itu cahaya, sedekah itu petunjuk, sabar itu cahaya, dan Quran itu sama ada menjadi hujah kepadamu ataupun yang menimpamu. Tiap-tiap orang manusia setiap harinya dia menjual dirinya sendiri, sama ada dia membebaskan dirinya, yakni daripada neraka, daripada kejahatan, ataupun dia membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pendek memberi makna yang sangat besar kepada orang-orang Islam. Yang pertama, kebersihan separuh daripada iman. Kebersihan itu sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Mengambil wuduk, mandi wajib daripada bersetubuh, haid dan nifas, termasuk juga membersihkan diri daripada segala najis, separuh daripada iman. Sebabnya banyak amalan-amalan Islam tidak sah melainkan dengan bersih. Bersih pada hadas kecil dan besar. Kalau tak bersih pada hadas kecil dan besar, ibadat kita tidak sah. Mesti beribadat. Menunjukkan besarnya makna kebersihan di dalam agama Islam. Bersih diri kita, bersih hati kita, bersih tubuh badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat kita. Dan Nabi SAW sangat menyuruh umat dia bersih. Cumanya malangnya pada hari ini orang Islam jadi selekeh. Rata-rata kalau pergi ke negeri orang Islam, jalannya kotor, kedudukannya kotor, keliling rumahnya kotor. Itu bukan sifat yang diajar oleh agama Islam. Asalnya orang Islam ni sangat bersih. Kalau berpegang dengan agama dia, pakaian dia bersih, hati dia bersih, tubuh dia bersih, halaman dia bersih. Bersih menjadi sebahagian daripada iman. Hadas kecil, hadas besar. Bersih zahir dan bersih batin. Termasuklah bersih keliling dia, kedudukan dia. Itu sifat yang ada di dalam agama Islam. Hari ini pergi ke negeri Arab,
Pergi ke negara Arab, penuh dengan kotor. Pergi ke Pakistan, masuk Malaysia, Indonesia ni, mengotor, tak bersih. Ini sifat yang tidak diajar oleh Islam. Menunjukkan bahawa kita sudah jauh daripada ajaran Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Kononnya nak tunjuk tambuh hak keduniaan sangat. Itu bukan tambuh tunjuk hak keduniaan, bodoh. Tamu ikut Islam. Islam ajar supaya kita bersih. Sehingga disebut kebersihan itu menjadi sebahagian daripada iman. Cuma kita duduk nampak wuduk dengan mandi wajib je, hak lain tak. Padahal hak lain walaupun tidak wajib termasuk dalam perkara sunat. Ini termasuk dalam kehebatan agama Islam. Bahkan dalam hadis Jibril yang kita baca tadi, malaikat Jibril datang menghadap Nabi SAW dengan merupakan diri dengan seorang manusia, seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, pakai pakaian putih, yang hitam rambutnya, berkilat rambut dia, sikat tersusun rapi, berkilat rambut dia tak reseng, pakaian dia bersih, tidak ada pada dirinya tanda-tanda berjalan jauh, tak ada debu sedikit. Bukan dia datang begitu saja, dia datang nak bertanya berkenaan dengan agama Islam. Dia datang nak tunjuk sifat-sifat Islam. Di antaranya bersih. Bersih menjadi sebahagian daripada iman. Bersih membersihkan iman kita, membersihkan tubuh badan kita, menjauhkan diri daripada penyakit. Bersih ni, barulah orang Islam ni sehat, segar, gagah, bukannya tak rok, berpenyakit. Orang Islam mesti menjadi umat yang kuat, umat yang gagah. Dan sembahyang itu cahaya. Sembahyang adalah cahaya, terutamanya cahaya pada hari kiamat kelak, yang disebut dalam Quran, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Pada hari engkau melihat orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan berjalan bersama dengan cahaya yang ada di hadapan mereka. Disebut pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang-orang yang beriman berjalan dengan cahaya masing-masing. Yang beriman lelaki dan perempuan. Nak tupang cahaya orang tak boleh dah dari kiamat kelak. Atas dunia ni, kalau kita pergi candak, lapu kita padang, gepek kat mutu orang, bolehlah. Di hari kiamat tak boleh lagi. Begitu juga kereta kita lapu padang, ikut orang, ikut belakang, tak apa. Hari kiamat tak boleh. Masing-masing dengan cahaya masing-masing. Di antara yang memberi cahaya kepada orang-orang beriman pada hari kiamat ialah semayang. Semayang mendatangkan cahaya. Di antaranya semayang juga menunjukkan cahaya benar dan salah dalam kehidupan dunia. Dengan syarat seorang itu semayang dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan tunjukkan dia jalan yang benar. Walaupun hari ini dia jahat, hari ini dia sesat, dia tak betul. Tapi semayang dia tak tinggal. Dia ikhlas. Di hujung akhir hayat dia, Tuhan beri petunjuk pada dia. Semayang bukan saja tiang agama, menjadi cahaya petunjuk. Oleh kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak meninggalkan semayang yang wajib. Itu mesti semayang sunat. Kalau ada apa-apa masalah, Nabi semayang. Alhamdulillah, memenuhi timbangan amal pada hari kiamat kelak. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau orang tu semayang dengan sendiri dia baca Fatihah, ada alhamdulillah. Ataupun dia syukur di atas sesuatu nikmat, dia sebut alhamdulillah. Perkataan alhamdulillah ini memenuhi timbangan amal pada hari kiamat kelak. Disebut dalam satu hadis, seorang hamba menyebut alhamdu. Ya Rabbi lakal hamdu. Wahai Tuhan, lakal hamdu, bagimu kepujian. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani.
Kepujian sebagaimana yang saya bagi kebesaran dan kekuasaan-Mu, wahai Tuhan. Lalu malaikat yang menulis amal tak tahu nak tulis pahala banyak mana. Lalu malaikat naik ke langit menghadap Allah Ta'ala dan bertanya pada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, hamba-Mu telah menyebut satu perkataan, aku tak tahu nak tulis banyak mana pahala. Lalu Tuhan tanya malaikat, hamba-Ku sebut apa? Padahal Tuhan tahu. Malaikat tak beritahu pun Tuhan tahu. Tuhan tanya menandakan kasih kepada hamba-Nya. Kasih pada malaikatnya, hamba-Nya yang sangat taat. Hamba-Ku kata apa? Malaikat kata, hamba-Mu kata, Alhamdulillah. Segala puji bagi-Mu, wahai Tuhan. Lalu Tuhan kata, tulis apa yang disebut oleh hamba-Ku. Akulah yang akan beri pahala kepadanya pada hari kiamat kelak. Menunjukkan perkataan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, satu perkataan yang besar fadilatnya. Wa subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Antara segala langit dan bumi, kelebihannya memenuhi segala langit dan bumi. Di sinilah kelebihan kita menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman. Amal soleh yang kita buat diberi pahala yang berlipat kali ganda. Kalau orang tu tak beriman, sebut alhamdulillah pada dia apa, main-main saja. Main-main saja. Kalau orang tu beriman, dia percaya, sebut subhanallah alhamdulillah pun diberi pahala yang sangat besar. Maka kita kena jaga iman kita sungguh-sungguh. Dan sabar itu juga merupakan cahaya. Dia dengan makna cahaya. Nur makna cahaya juga. Dia dengan makna cahaya juga. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Kalau kita sabar, lama-kelamaan kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau tak sabar jadi gelabah, jawab dia gelap. Gelap saja boleh tahan, jadi sesak pula kerana tak sabar. Maka kita disuruh bersabar dalam menghadapi segala ujian, menghadapi cobaan, penyakit yang menimpa kita, kesusahan yang menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, anak isteri kita dan seumpamanya. Kita kena sabar. Tujuan Tuhan suruh kita sabar, Tuhan nak beri pahala banyak pada kita. Kalau buat jadi selalu, tak ada sabarlah. Di sinilah kelebihan manusia lebih daripada malaikat. Tuhan jadikan manusia ni diuji di atas muka bumi ni, dalam kehidupan dunia. Tidak seorang mana diuji oleh malaikat. Dengan sebab itu, orang yang beriman, nabi-nabi dan rasul-rasul mengatasi kelebihan malaikat-malaikat di langit. Sebabnya sifat sabar yang ada pada diri mereka, yang tak ada pada makhluk yang lain. Kita minta doa, tak jadi apa. Minta doa dah tak jadi apa juga. Tuhan mesti beri pada kita. Mesti beri, walaupun tak jadi apa. Dia tambah beri lagi ni, dia beri akan datang. Dia beri pada hari akhirat, berlipat kali ganda. Kalau tak dia beri benda yang kita minta di dunia, dia beri kelebihan sabar. Dengan sebab itu kita kena sabar. Dan Quran itu, Quran yang kita baca, Quran yang kita dengar, sama ada menjadi hujah kepada kita. Hujah yang menunjukkan kita ke jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang adil, jalan yang baik, sekiranya kita ikut Al-Quranul Karim. Ataupun kena atas kepala kita, sekiranya kita lawan Al-Quranul Karim. Baca Quran, dengar ayat Quran, tapi baca saja, tak ikut petunjuk. Jaga kena atas kepala. Ada orang baca Quran, kena bala atas dia, kerana tidak ikut petunjuk Quran. Baca saja bermakna buat main-main dengan Quran, main-main petunjuk Quran. Baca 30 juzuk, ulang lagi, tapi hukum dia tak pakai.
Petunjuk yang ada dalam Quran tak pakar. Dia pakar hukum lain, pakar petunjuk yang lain. Sama ada dalam perkara akidah ataupun perkara hukum syariat, perkara akhlak. Cerita-cerita yang ada dalam Quran semuanya petunjuk. Kalau kita ikut Quran, maka jadi hujah pada kita pada hari kiamat kelak. Hujah pada kita di atas dunia ni. Atas dunia jadi hujah pada kita. Kalau kita pegang dengan Quran sungguh tak lari pada Quran, orang kafir tak berani lawan. Mari kita bincang. Mari kita berdebat. Mari kita bermuzakarah. Mari kita tengok buka Quran. Tengok macam mana Quran kata. Kalau kita pegang dengan Quran sungguh, selamat. Kalau Quran kata kita salah, kita bertaubat. Balik kepada jalan. Kalau Quran kata kita betul, pertahankan yang betul itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan ucapan dalam masjid berkenaan dengan hak orang perempuan. Lalu seorang perempuan baca ayat Quran, wahai Amirul Mukminin, apa yang Amirul Mukminin baca itu tak betul. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran mengatakan demikian. Lalu Sayyidina Umar naik semula di atas mimbar. Setelah dia berucap, dia turun, orang puang sekat tengah jalan. Orang puang tu betul. Dia naik semula atas mimbar. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan tu betul, Umar salah, kata Sayyidina Umar. Ini dia yang berpegang dengan Quran. Kalau orang tu dia tak mengikut Quran, dia degil lah. Dia degil macam orientalis. Orientalis ni ialah orang-orang bukan Islam yang mengkaji Islam. Terdapat profesor, bukan main berapa profesor gelarang tak tahulah. Kajinya Quran, kaji dari segi bahasa dia saja. Hukum dia tak pakar. Lawan Quran, tak beriman. Ni kena laknat, kena kutuk. Atas dunia kena kutuk, dia akhirat lagi teruk. Menyesakkan orang pula. Ilmu ada, tak ikut Quran. Itu punah kat. Quran itu sama ada jadi hujah bagi kita kalau kita pegang dengan Quran. Ataupun tipu atas kepala kita jadi bala. Kalau lawan Quran, celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Quran kata orang curi kena kerak tangan. Dia kata tak boleh. Tak boleh pakar dah undang-undang kerak tangan ni, pakar undang-undang lah, jaga kena atas kepala. Kena atas kepala. Baca-baca bukan main sedaknya berlagu baca Quran tu. Tulis pula lawanya tulisan tu, tapi tak ikut hukum dia. Selagi tulisan tu ada, dia tak ikut hukum dia, maka celaka atas dia. Celaka atas dia. Kita kena ikut Quran. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Apa yang tak boleh buat, kita usaha supaya biar boleh buat. Jangan benda tak boleh buat, kita kata tak buat jalan. Itu tak boleh. Contohnya, Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man yastata'a ilaihi sabila. Dan sabit bagi Allah mewajibkan ke atas manusia mengerjakan haji kepada orang-orang yang mampu menunaikannya. Quran kata wajib orang yang mampu mengerjakan haji. Tiba-tiba dia tak ada pitih. Niat nak pergi ke Mekah. Bukan main rindu nak pergi ke Mekah. Pitih tak ada. Usaha siapa mati, orang ni selamat. Ada orang tu dia tak ada pitih, dia kata haji tak wajib, jaga jadi kafir. Jadi kafir. Dia tak ada pitih, haji tak wajib, dia kata. Tak wajib haji ni pergi pun dia Mekah rasa gigilah, jaga jadi kafir. Begitu juga Tuhan kata orang curi kena kat tangan, dia tak ada kuasa. Kuasa tak ada pada dia. Tidak ada kuasa suatu pemerintahan yang berdaulat. Dia percaya ini hukum Allah yang adil, yang baik, yang boleh menyelesaikan masalah. Dia beriman kepadanya, dia dapat pahala. Orang tu kata, tak boleh pakar dah kat tangan sama ni. Tak di kafir. Quran sama ada hujah kepada seseorang atau kena atas kepala seseorang. Quran mengatakan riba tu haram. Dia percaya riba tu haram, tetap haram. Riba ni merosakkan ekonomi dunia, merosakkan ekonomi manusia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan riba. Tiba-tiba dia kata tak boleh nak haram zaman ni riba ni, kita kena pakar juga. Kalau nak ikut riba jadi tak maju kita. Jawab dia jaga, kena atas kepala.
kena atas kepala. Hari ni orang-orang kafir pun mengaku riba ni mendatangkan mudarat kepada kehidupan ekonomi dunia. Orang kafir pun mengaku. Tiba-tiba kita orang Islam mengaku Islam, baca Quran. Sedap pula tu baca Quran tu, tetapi tolak hukum yang ada dalam Quran. Jawab dia, hujjatun alaika. Hujah di atas kepalamu, atas dunia dan akhirat. Jaga, baca-baca Quran, jaga. Jangan baca saja, kena ingat molek. Quran adalah petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, kitab Quran yang aku baca seluruhnya, daripada surah Al-Fatihah sehingga surah Qul a'udzu birabbin nas, 30 juzuk, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kerana Quran ni ialah kalam Allah. Kalam Allah tu apa dia? Cakap Allah Ta'ala. Quran ni cakap Allah Ta'ala. Quran juga ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Quran adalah hukum Allah yang adil. Hukum Allah yang adil. Allah Ta'ala kata hukum bunuh, hukum bunuh. Allah Ta'ala kata hukum kerak, hukum kerak. Allah Ta'ala kata apa? Ini hukum yang adil, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Hujah bagi seseorang, hujah kena atas kepala seseorang. Maka tiap-tiap orang itu sejak awal pagi, Yaghdu ni bangun tidur. Dia bangun tidur sejak awal pagi, terpulang kepada dia. Faba'un nafsahu. Dia jual diri dia. Dia jual diri dia dengan amalan-amalan yang dia buat. Sama ada mu'tiqha. Dia merdekakan diri dia daripada api neraka. Setelah dia merdekakan diri dia daripada segala kejahatan. Merdeka daripada hawa nafsu. Merdeka daripada tipu daya syaitan. Maka merdekalah dia daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Ataupun dia membinasakan diri dia sendiri. Dia merosakkan diri dia sendiri. Terpulang pada dia lah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tuhan kata. Dan katalah al-haqqu min rabbikum. Yang benar daripada Tuhanmu. Yang benar daripada Tuhan. Barang siapa dia percaya, barang siapa nak dia tak percaya. Pulang padamu lah. Tuhan kata. Siapa nak dia beriman, siapa nak dia tak beriman. Siapa nak dia percaya, siapa nak dia tak mau percaya. Terpulang pada dia. Tetapi ingat, yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, selamat. Yang tak beriman, yang tak percaya, pergi lawan petunjuk Allah yang ada dalam Quran, celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan manusia, Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Maka percayalah. Hadis ini menyatakan sabar. Sabar adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita sabar banyak, menghadapi segala ujian, menghadapi segala kepayahan, terutamanya dalam perkara yang benar, perkara yang baik itu banyak ujian. Kita kena sabar sekejap. Maka Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri muttafaqun alaih. Maksudnya, dan dari Abi Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa beberapa orang di kalangan Ansar meminta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diberi kepada mereka. Kemudian mereka minta lagi, lalu diberi kepada mereka,
sehingga habis apa yang ada di sisinya. Lalu bersabda kepada mereka, setelah memberi segala apa yang ada di dalam tangannya, tidak ada lagi di sisiku daripada kebaikan. Apa-apa yang ada di sisiku daripada kebaikan, aku tidak menyimpannya daripada kamu. Dan sesiapa yang menahan dirinya daripada meminta, maka Allah jadikan dia berpuas hati. Dan sesiapa yang tidak meminta, tak berhajat, Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Sesiapa yang bersabar, Allah Ta'ala jadikan dia sabar. Dan tidaklah diberi pada seseorang pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan pada satu hari Nabi SAW yang banyak mendapat barang yang diberi kepadanya, sama ada hadiah, zakat ataupun rampasan. Bila tengok banyak barang ni, lalu puak-puak Ansar. Ansar ialah orang-orang Madinah yang berjuang bersama dengan Nabi SAW. Minta daripada Nabi SAW kerana kemiskinan mereka, kesusahan mereka. Lalu Nabi memberi kepada mereka apa yang ada. Ada yang minta lagi, Nabi beri lagi sehingga habis. Tak ada lagi dalam simpanan Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, aku telah simpan segala kebaikan yang ada pada diri aku tak simpan, aku tak taruh. Benda yang aku boleh buat kebajikan, aku akan buat, tak simpan, kata Nabi. Ini sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Walaupun Allah Ta'ala beri pada Nabi peruntukan yang sangat besar. Wa ma afa'allahu ala rasulihi falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan apa-apa harta yang Allah Ta'ala beri diambil daripada sesebuah negeri, maka harta itu bagi Allah, bagi Rasul, bagi kaum keluarga, bagi orang miskin, bagi anak yatim, bagi orang yang butuh belanja dalam perjalanan, supaya harta tidak berpusing di kalangan orang yang kaya saja. Dalam bab ghanimah, harta rampasan perang, dia bagi 5. Yang bagi 5 itu pula satu bahagian bagi Nabi SAW. Kerana Nabi ada peruntukan yang Tuhan beri pada dia. Kerana Nabi sibuk dengan urusan negara, urusan pemerintahan, urusan dakwah. Tak ada masa nak bekerja, tak ada masa nak berniaga sebelum dilantik menjadi Rasul. Maka Allah Ta'ala beri peruntukan yang banyak. Orang zaman ni kata gajilah. Nabi dia bukan malaikat, dia manusia. Tuhan berikan peruntukan yang besar. 1/5 daripada semua dia beri pada Nabi SAW. Besarnya, nak kata berapa juta bagi diri Nabi. Tetapi menjadi perangai Nabi, dia tidak mengumpulkan apa yang ada pada dia. Dia beri pada sahabat-sahabat dia yang meminta, terutamanya yang meminta bantuan. Dia beri sumbangan kepada negara. Lebih daripada isteri dan anak-anak keluarga dia beri kepada keperluan rakyat. Satu hari orang Madinah mari, pokok Ansar, Nabi beri, mari lagi, Nabi beri, mari lagi, habis. Lalu Nabi kata, barang siapa yang memelihara diri dia daripada minta, dia pelihara daripada minta, dia tak minta sedekah, dia tak minta bantuan, dia ambil apa yang diberi kepadanya, Tuhan jadikan dia pada diri dia sifat qanaah, sifat berpuas hati dengan apa yang ada, dan Tuhan berkatkan dengan apa yang ada itu. Itu maknanya Aifah. Dia tak minta,
Dia sabar dengan apa yang ada, Tuhan jadikan apa yang ada tu berkat. Barang siapa yang suka minta, maknanya tak berkat. Tak puas sama. Lepas minta, Tuhan jadikan kehidupan dia tak puas dan tidak ada berkat. Itu maknanya. Itu nasihat Nabi. Barang siapa yang yastaghni, tak berhajat kepada orang, dia bekerja. Dia bekerja dengan sendiri dia. Dia tak minta dengan orang. Kalau tak ada, dia berhutang. Dia usaha dan dia bayar berhutang itu. Dengan tidak meminta, Tuhan jadikan dia seorang yang senang. Dengan mana orang yang meminta-minta ini, Tuhan jadikan dia tidak ada qanaah dalam kehidupan dia. Kecuali kerana darurat, kerana dia uzur, lain cerita lah. Ni dia segera mega, gagah, minta juga. Saja jenis malas kerja. Suka minta, tak menggunakan tenaga. Memang ada perangai manusia yang begitu. Disebut dalam hadis, barang siapa yang minta sedekah di atas dunia ni, Tuhan gugurkan daging muka dia pada hari kiamat kelak. Di mana sifat meminta ni satu sifat yang buruk di dalam Islam. Kecuali mereka yang ada dalam keadaan darurat. Walaupun demikian, kita disuruh beri pada orang minta. Kalau orang minta sedekah, kita kena beri ke dia. Nasihat dia, jangan kata uduh pada dia. Itu sifat ayat pada Islam. Sifat meminta tak baik. Beri pada orang minta satu sifat yang baik. Orang yang beri pada orang meminta, dia dapat pahala. Orang yang meminta sedangkan dia ada dah, dia segera mega, Tuhan jadikan dia sifat yang tidak puas hati dengan kehidupan yang ada pada dia. Dan memanglah kita tengok sendiri, kalau orang tu hidup dengan bantuan sepanjang hayat dia, jawab dia tak boleh mengatasi masalah kemiskinan dia sampai bila-bila masa. Barang siapa yang bersabar, yang menahankan dirinya daripada kesusahan, lalu dia bersabar, Tuhan jadikan sifat sabar di dalam dirinya. Barang siapa yang tahan diri dengan sifat sabar, Tuhan tolong dia. Tolong dia. Tuhan kuatkan sabar yang ada dalam diri dia. Dan tidak ada pemberian Tuhan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih menyelesaikan kehidupan dia daripada sabar. Sabar adalah hadiah yang Tuhan beri kepada seseorang hamba yang dikehendakinya. Barang siapa yang Tuhan beri kepada dia sifat kesabaran, menandakan Tuhan beri yang terbaik pada dia. Tuhan beri yang paling senang bagi kehidupan dia kalau dia sabar. Selesa tak ada apa-apa pada dia, Tuhan jadikan dia senang. Kalau orang tu senang macam mana sekalipun, sifat sabar tak ada, jawab dia susah lah. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, iaitu Suhaib ar-Rumi, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mengkagum dan mengherankan perkara yang berkait dengan diri seseorang yang beriman. Jika sekiranya sesungguhnya semua keadaannya dalam keadaan baik, sekiranya dan tidak ada kebaikan melainkan kepada seseorang yang beriman, sekiranya dia mendapat perkara yang menyukakan, dia bersyukur, maka jadi kebaikan baginya. Sekiranya mengenainya perkara yang menyusahkan, dia sabar, maka jadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kagum, sangat bangga dengan sifat yang ada pada seorang yang beriman yang sempurna imannya.
Di mana perkara ini hanya pada diri orang yang beriman. Tak ada pada orang yang tak beriman. Orang beriman saja ada perkara ni. Semuanya dalam keadaan baik sepanjang masa. Sekiranya dia senang, dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dia dapat pahala syukur. Sekiranya dia susah, dia sabar, dia dapat pahala sabar. Menunjukkan bahawa orang yang beriman itu sepanjang masa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan mendapat pahala dan kurnia daripada Allah sepanjang masa. Susah pun boleh pahala, senang pun boleh pahala. Kalau senang boleh pahala bersyukur, susah boleh pahala bersabar. Di mana syukur lebih afdal daripada sabar. Banyak orang yang bersabar, jarang orang yang bersyukur. Biasanya kalau senang mudah lupa lah. Jarang saja orang yang senang ni tak lupa. Syukur pada nikmat Allah. Dengan sebab itu kelebihan syukur lebih daripada kelebihan sabar. Dua-dua ada kelebihan berlaku. Orang yang syukur pun ada kelebihan, yang sabar pun ada kelebihan. Tetapi kelebihan syukur lebih daripada kelebihan sabar. Ini disebut dalam ayat, disebut dalam hadis. Wallahu a'lam.